Assalamualaikum dan selamat petang kepada hadirin sekalian. Yang berusaha, Puan Kasmiati binti Katiman, Pegawai Pendidikan Daerah Bagan Datuk, yang dihormati tetamu khas penceramah Encik Muhammad Syaufiq bin Abdul Latif selaku penolong pengarah bahagian Hak Cipta Perbadanan Harta Intelek Malaysia, yang berusaha Encik Muhammad Syafiai bin Selamat, Timbalan PPD Perancangan, Encik Azizi bin Lob Hashim, Timbalan PPD Pengurusan Sekolah, Encik Muhammad Fahmi bin Tajwid, Timbalan PPD Pembelajaran, Encik Abdul Nasir bin Abdul Majid, Timbalan PPD Pembangunan Murid, Barisan Pengetua, SI Partner Plus, SISC Plus, penolong-penolong PPD, guru-guru serta para hadirin yang dihormati sekalian. Webinar ini adalah satu bentuk perkongsian panduan permohonan hak cipta inovasi melalui Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Webinar ini merupakan program yang dikendalikan oleh Pejabat Pendidikan Daerah Bagan Datuk dengan kerjasama Persatuan Inventif Bagan Datuk Perak. Okey, sebelum memulakan webinar ini, kita akan memulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang saya akan membaca sedikit latar belakang penceramah kita untuk webinar kali ini. Encik Muhammad Syaufiq bin Abdul Latif merupakan penolong pengarah bahagian Hak Cipta Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO). Beliau membantu pengarah bahagian hak cipta dan pengawal hak cipta dalam memantau perundangan hak cipta dan peraturan serta bertanggungjawab untuk memastikan pematuhan berkesan untuk Akta Hak Cipta 1987 di Malaysia. Beliau memiliki ijazah sarjana muda undang-undang dan ijazah sarjana muda undang-undang syariah berganda dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia pada tahun 2013. Beliau juga kemudian memperoleh ijazah sarjana undang-undang syariah MA dari Universiti Malaya pada tahun 2018. Pada 5 Disember 2014, beliau dipanggil ke Bar Malaysia sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Malaysia, Peguam Cara Malaya. Pada masa ini, beliau sedang mengikuti pengajian peringkat PhD dalam jurusan Undang-Undang Hak Cipta di Universiti Kebangsaan Malaysia. Encik Syaufiq juga telah terlibat secara aktif dalam pembangunan hak cipta dan hak berkaitan di rantau Asia Pasifik dengan menghadiri seminar bengkel dan rundingan di dalam dan di luar negara. Beliau juga terlibat sebagai penceramah dalam persidangan ceramah dan mesyuarat domestik dan serantau. Sejak beberapa tahun lalu, beliau banyak terlibat secara aktif dan dengan industri berasaskan hak cipta dalam membantu mereka mencipta, membangun dan meningkatkan kesedaran hak cipta dan hak berkaitan serta menyokong banyak hak cipta dan isu hak berkaitan untuk pemahaman yang lebih baik dan jelas. Okey, sebelum saya menyerahkan kendalian webinar ini kepada penceramah jemputan, sebelum itu saya ingin memberitahu sebuah sedikit berkenaan perjalanan pelancaran masa program webinar ini. Program webinar ini akan bermula pada 35 minit dan akan berakhir pada 5 petang. Penceramah diberi masa selama 1 jam cukup, iaitu bermula pada pukul 3.15 hingga 4 petang. Sesi soal jawab akan bermula pada pukul 4 hingga 4.30 petang. Sebarang soalan boleh dikemukakan semasa sesi soal jawab. Di akhir sesi, peserta boleh bertanyakan soalan di ruang chat ataupun secara terus dengan menekan emoji tangan dan unmutekan suara sebelum bertanyakan soalan. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, dijemput Encik Syaufiq untuk meneruskan webinar ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penganjur. Terima kasih kepada yang saya rasa adalah guru-guru lah
kan, yang kat sini adalah semua guru-guru. Terima kasih kerana menjemputlah pihak MyPo bagi mendengar sesi yang saya boleh kira sebagai sesi taklimat lah kan. So saya pun tak nak, saya lebih kepada santai-santai lah. At least saya boleh beri penerangan dan pihak-pihak boleh, pihak-pihak guru dan rakan-rakan boleh bertanya lah. So kalau nak tanya, biasa saya bagi webinar, kalau nak tanya, nak tulis boleh kat chat, saya boleh jawab on the spot. So kalau nak tanya, boleh interrupt je saya at any time. So I don't have any problem lah kalau nak interrupt ke, nak apa ke. Jadi saya pun dah dapat sedikit latar belakang lah daripada Dr. Khairuddin sikit kan, yang mana audiens kita sebanyak 80 orang, lebih kurang macam tu lah kan. So kita ada 52 orang. So saya harap saya dapat manfaat yang besar lah daripada taklimat ni. So jadi saya kira penganjur share kan Okey, senanglah macam tu. Slide. Okay, next. Okay, kita akan tengok sebab masa kita pun suntuk, kita ada dalam sejam. So maybe saya akan stop pukul 4. So saya akan buka kepada Q&A sebab saya lebih suka kalau kita buat secara interaktif. So kalau tak faham boleh tanya. So kalau apa benda yang tak faham, just bagi tahu je. Okay, next. Okay. So kalau kita tengok, yang ni sebagai rujukan lah. Jadi MyPo ni adalah satu badan kanun. So kita terima semua permohonan berkaitan pendaftaran harta intelek. Jadi MyPo ni selain jenis-jenis harta intelek yang kita terima adalah cap dagang, paten, reka bentuk industrian, petunjuk geografi dan pelbagai. Jadi bagi sesi taklimat kali ini saya akan fokuskan lebih kepada hak cipta lah. Jadi memandangkan ceramah ini adalah sebagai panduan. Jadi kalau tengok slide 1 tu, ini adalah kita punya, kita boleh panggil sebagai notis hak cipta. Bila mana tuan-tuan ada satu bahan, ada satu karya dan sebagainya, tuan-tuan nak daftarkan contohlah, tuan-tuan ada buku, nak daftarkan kepada kita. So buku tu, apa yang kita kena buat? Apa yang perlu ada pada sebuah buku? Yang pertama, mestilah ada nama tajuk. Kalau dalam tengok slide ni, saya ada lukisan. Ini adalah karakter ataupun kita panggil sebagai hang cipta. So hang cipta tu adalah nama. Nama bagi satu inovasi atau karya ataupun produk. Okay. Jenis karya ni adalah karya seni. Ataupun korang boleh baca dekat jadual tu, type of work dia adalah artistic. Okay. Yang lain-lain tu saya akan jelaskan di akhir nantilah. Okay. So katakanlah kita ada satu bahan, yang paling penting kita kena namakan bahan tersebut dan kita kena tengok kategori apa yang karya tersebut layak untuk didaftarkan. Okay, next. Okay, bagi untuk karya hak cipta, kita ada dua karya lah kat sini. Yang pertama, ada karya asli. Yang kedua adalah karya terbitan. Jadi apakah karya asli? Next. Okay, karya asli, kita ada 6 jenis karya. Contohnya adalah karya sastra, buku, jurnal ataupun apa-apa karya yang bertulis. Bagi karya seni, kita ada karya lukisan, kita ada karya arca dan apa-apa bahan dalam bentuk grafik ataupun gambar, komik ke dan sebagainya. Okay, bagi muzik pula adalah merujuk kepada lirik, lagu lebih merujuk pada lirik ataupun nota muzik, the composition of the song. Yang keempat, kita ada rakaman bunyi ataupun kita panggil sebagai sound recording. So sound recording ni macam lagu lah kan, rakaman bunyi. Lagu sekolah kita nak daftarkan, di copyrightkan ataupun didaftar di bawah hak cipta. Boleh, tak ada masalah. Dan kita ada karya filem. Filem kat sini adalah merujuk kepada karya yang direkodkan, filem, gambar bergerak.
slide presentation, video, cinema, movie dan sebagainya, kita kategorikan dia sebagai filem. Dan last sekali kita ada karya siaran. Ni lebih kepada karya TV station lah. Okay, next. Okay, bagi karya sastra, seperti yang saya jelaskan tadi, apa-apa saja bentuk penulisan boleh didaftarkan dan boleh didaftarkan di bawah kategori karya hantar intelek hak cipta lah. Contohnya buku, soalan peperiksaan, manual, laporan, skrip, ucapan, apa saja. Jadi jelas saya jelaskan lebih kepada apa yang boleh didaftarkan dan apa yang tidak boleh didaftarkan. Okay, next. Kita ada karya seni. Karya seni ni adalah karya grafik, fotografi, seni ukir, collage, karya seni bina, bangunan, model bangunan, lukisan dan karikatur. Kalau ada buku, dalam tu ada gambar dan ada penulisan, kita tak daftar di bawah karya seni. Maybe kita boleh daftar di bawah karya sastra. Sebab kita dah consider benda tu buku. So seni kat sini, dia lebih kepada gambar, lukisan, karakter. Macam mula-mula saya tunjuk tadi lah. Karakter hang cipta, boleh daftar di bawah kategori seni atau artistic work. Okay, next. Music. So, biasanya dalam penghasilan muzik, kita ada 3 bahan lah. Yang pertama, kita mesti ada nota muzik. Yang kedua, kita mesti ada lirik. Dan yang ketiga, kita mesti ada penyanyi. So, kalau nak daftar di bawah kategori muzik, sama ada nota muzik atau gubahan muzik. Kalau lirik, lagu itu sendiri, kita daftarkan di bawah karya sastra. Next. Bagi karya filem, seperti yang saya jelaskan tadi, adalah lebih kepada gambar bergerak lah. Ataupun gambar bagi kesan bunyi dan sebagainya. So, kalau ada buat rekod video masuk dalam YouTube, juga boleh didaftarkan di bawah kategori hak cipta. Okay, next. So, bagi karya yang seterusnya adalah rakaman bunyi ataupun lagu. Macam saya explain tadi, contoh kan, bila kita dah ada lirik, bila kita dah ada nota muzik, and then kita dah ada penyanyi. So, tiga-tiga benda ni kita combine dan kita masuk studio lah nak menyanyi. And then kita rekodkan tiga-tiga karya cipta tu dan jadilah satu kita panggil rakaman bunyi ataupun sound recording. So, sound recording ni juga dia boleh dilindungi di bawah karya hak cipta. Jadi berbezalah. Kalau macam tuan-tuan boleh daftarkan nota muzik, boleh daftarkan lirik, boleh daftarkan rakaman bunyi dan sebagainya. Next. Dan karya siaran. Karya siaran ni dia lebih kepada TV station lah. So kalau macam Astro dan sebagainya, dia nak melindungi dia punya siaran ataupun dia punya transmission, dia punya channel, dia daftarkan di bawah ni. Jadi secara ringkas kalau tuan-tuan tengok kita ada lebih kurang dalam 6. So kita kena ingat, nak daftarkan di bawah karya asli ataupun karya asal, kena di bawah kategori masing-masing. Itu adalah panduan bagi karya yang pertama lah. Okay, seterusnya kita kena tengok kategori yang kedua, next. Iaitu karya terbitan. So, apakah dia karya terbitan? Dalam bahasa Inggeris, dia adalah derivative work. Next. Jadi, karya terbitan, dia adalah merujuk kepada buku yang contohnya macam karya terjemahan. Katakanlah cikgu kan, dia buat buku, dia buat buku lah dalam bahasa Melayu. And then dia nak terjemahkan kepada bahasa Cina. So, terjemahan karya daripada bahasa Cina tu adalah karya terbitan. Yang kedua, karya adaptasi. Kita dah buat filem, kita buat novel. So, novel tu orang jadikan filem daripada novel. Macam buku Harry Potter. Dia jadikan filem. So, filem adalah karya derivatif yang diadaptasi daripada novel. So, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah susunan ataupun arrangement. Contoh penukaran chapter di dalam buku kan. Kita dah ada buku, ada cetakan kedua, ketiga, keempat dan sebagainya. Kita buat lagi yang baru, karya olahan atau susunan baru. Kita juga boleh klasifikasikan dia sebagai karya terbitan. Ataupun yang last sekali, bagi karya susunan, katakanlah sekolah tu takat gambar hari sukan. Ada banyak ni gambar hari sukan dan nak daftarkan gambar hari sukan tu sebagai hak cipta sekolah.
So kita susunkan semua gambar tu dan kita masukkan dia dalam satu album dan kita namakan album tu sebagai karya susunan Hari Sukan lah. So kita namakan dia, kita daftarkan ke semua gambar dalam tu secara compilation ataupun secara koleksi lah. So kita boleh daftar di bawah karya terbitan. Okay, next. Seterusnya kita ada kategori yang ni koleksi karya lah yang saya explain tadi lah. Dan kita juga ada susunan dan perubahan lain karya yang layak mendapat hak cipta. Next. Okay. Program komputer. Boleh jadi seseorang pencipta dia buat satu apps ataupun buat software lah. Hari kedatangan murid lah contohnya. Cikgu ni dia pandai coding kan. Dia buatlah satu apps. So hari ni murid datang berapa orang. Dia just tick dekat app. Dan dia rasa apps yang dia buat tu kita nak protect lah benda ni kan. So dia juga boleh daftarkan apps tu. Boleh dihak ciptakan apps tu di bawah karya sastra. Tapi di bawah karya sastra kita ada pecahan lagi. Kita panggil sebagai source code. Program komputer ataupun software komputer lah. Jadi benda ni adalah dia boleh daftar. Tak ada masalah. So apa sahaja inovasi yang dihasilkan boleh daftar. Bagi macam filem, dia buat game. Kan, dia buat game kan. Game tu pun boleh daftar. Inovasi. Banyak je. Kadang-kadang kita buat game dalam apps dan sebagainya. Macam karya seni, karya grafik dan rakaman lagu yang kita buat melalui background song kan. Kita record, kita masukkan dalam cloud dan sebagainya dan kita nak daftar pun boleh, tak ada masalah. So banyak benda yang kita boleh kat sini kita boleh daftarkan karya hak cipta lah. Okay, next. Ini juga macam buku kan. Yang ni lebih kepada kalau nak daftar buku lah. So, kalau di dalam karya sastra, apa yang kita melindungi buku tersebut adalah kandungan di dalam buku. Bagi karya filem, kita merujuk kepada video cerita tersebut ataupun video pembelajaran. Karya seni, karikatur di dalam buku dan bagi rakaman bunyi lagu untuk novel ataupun buku tersebut lah. Jadi dalam satu buku, pelbagai kategori yang boleh didaftarkan. Bermakna kalau seseorang buat buku, apa lagi pecahan dalam buku tu dia nak daftarkan. So banyak benda. Kadang-kadang kita tak tahu kan, ada banyak pencipta. Orang ni dia buat karakter, orang ni dia menulis, orang ni dia buat lagu, orang ni dia buat grafik. So bila dah ramai-ramai orang macam ni, so kita kena recognize lah semua ni sebagai pencipta dan boleh hantar sama-sama untuk sebagai melindungi hak cipta. Dan benda ni juga KPI lah kalau macam di universiti dan sebagainya. Mereka ada KPI dan mereka boleh mohon untuk sebagai kenaikan pangkat lah ataupun mairah lah. Ada point system lah dekat situ. Tu yang kita nampak lah. Okay, next. Okay. Kita pergi kepada tempoh pelindungan hak cipta. So, apabila sesuatu karya telah didaftarkan ataupun telah dibuat ataupun telah dinotifikasikan kepada MIPO, cara kiraan dia macam mana? So, tempoh pelindungan hak cipta bagi karya sastra, muzik dan seni adalah 50 tahun. Contoh hari ni 21 Oktober kan, saya buat buku hari ni. Buku dan saya nak copyright lah buku saya. So, tempoh pelindungan dia adalah bermula daripada apabila seseorang tu mati. Contoh A, dia buat buku, dia meninggal dunia pada tahun depan lah. Kita ambil je dia meninggal dunia pada 1 Januari 2023. So 1 Januari 2023, just tambah 50 tahun selepas kematiannya. So karya dia akan tamat pada 2073. Mudah je kiraan. So sepanjang tempoh tu, bila orang nak guna karya dia, dia perlu minta kebenaran dia. Macam karya P. Ramlee lah sebagai contoh. Karya P. Ramlee tahun lepas banyak dah habis. Dan karya P. Ramlee untuk rakaman bunyi dimiliki oleh EMI Music Publishing. So tambah 50 tahun selepas daripada kematian P. Ramlee, tahun lepas habis karya dia. Jadi apabila habis, seorang lain nak guna tak perlu minta kebenaran lah.
Ya. Jadi itu contoh untuk pelindungan bagi karya sastra, muzik dan seni. Bagi karya filem, rekaman bunyi dan berlaku, tempoh pelindungan karya dia bermula daripada karya tersebut diterbitkan. Contoh, bila seseorang tu menerbitkan atau menayangkan filem dia di di stesen TV sebagai contoh, tarikh pelindungan dia bermula daripada tempoh penyiaran di TV disiarkan pada 21 Oktober hari ini dan dia akan tamat pada 21 Oktober 2052. Dia bermula daripada tarikh dia diterbitkan. Berbeza dengan karya sastra, muzik dan seni. Dia bermula selepas orang tu mati. Tapi karya filem, rakaman bunyi dan pelakon, dia bermula selepas karya tersebut diterbitkan. Jadi lagi pendek lah. Jadi bagi karya siaran pun sama. Adalah selama 50 tahun dari siaran pertama dibuat. Jadi senang kata, tuan-tuan kena bezakan apa perbezaan karya, tiga-tiga karya, apa beza karya tersebut dan tempoh pelindungan bagi setiap karya-karya yang telah dicipta. Okay, next. Okay, saya terus masuk kepada pendaftaran hak cipta. Sebab kita punya webinar ni adalah lebih kepada panduan. So saya takkan menjelaskan apa itu hak cipta lah. Sebab saya rasa pun tuan-tuan pun telah maklum lah hak cipta ni apa benda dan sebagainya lah. So bagi membuktikan sesebuah karya tu adalah dimiliki oleh seseorang, kita perlukan satu kaedah pembuktian hasil karya hak cipta. Saya buat buku, macam mana saya nak buktikan bahawa itu buku saya? Kalau kita beli rumah, kita nak membuktikan rumah tu adalah kita punya adalah dengan kita menunjukkan geran, kan? Title lah ataupun SMP dan sebagainya. Tapi kalau dibagi pemilikan hak cipta, tuan-tuan perlu kemukakan yang pertama adalah affidavit. Affidavit ni macam akuan berkanun lah, kan? Macam tuan-tuan buatlah satu affidavit bahawa karya ini, karya ABC adalah saya punya. Dibuat pada bla 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 bla. Kan? Itu pun dah cukup untuk membuktikan pemilikan karya tuan-puan. Buat je and then tulis, kita ada contoh dekat website Maipo lah bagi nak buat akuan berkanun. Itu satu. Next. Okay. Jadi, apabila tuan-tuan dah buat statutory declaration, kita panggil sebagai akuan bersumpah, jadi perlu ke nak daftar dekat Maipo? Sebagi yang pertama, tiada formaliti dan tiada pendaftaran. Kan? So, bukti keterangan untuk tuan-tuan buat, just buat akaun berkanun ataupun hantar ke alamat sendirilah ataupun simpan seperti deposit ataupun pembuktian di mahkamah. Itu adalah salah satu cara untuk membuktikan pemilikan karya. Next. Selain daripada perkara tersebut, kita ada satu lagi inisiatif lah. Yang mana kalau tuan-tuan tak nak buat benda tadi sebab nampak macam kalau aku buat akuan berkanun ni boleh percaya ke? Macam tu kan. Macam tak meyakinkan lah kan. Macam tu. Jadi tak apa, kita ada sediakan satu kaedah iaitu kita panggil sebagai pemberitahuan hak cipta ataupun notification of copyright work. Di mana apabila tuan-puan buat satu karya inovasi ataupun buat karya sesuatu ciptaan, tuan-tuan boleh menggunakan pemberitahuan hak cipta lah, yang di mana tuan-tuan kena isi borang lah macam biasa. Isi apa, isi semua A, B, C, D dan E dan sebagainya. Dan buat satu pembayaran fee. So, pemberitahuan hak cipta ni adalah karya tuan-puan, kita simpan dan jaga di bawah kita punya database lah. So, mana-mana orang nak tengok daftar karya tersebut, dia kena minta permission daripada tuan-puan. Dan kalau tuan-tuan beri, dia bolehlah bayar fee. Dan kita juga boleh mengeluarkan satu prima facie ekstrak daripada
database lah kalau untuk pembuktian di mahkamah dan sebagainya. Jadi ni adalah satu inisiatif, nak kata baru pun tak barulah. Benda ni telah dibuat pada 2012 sebenarnya. Jadi next. So kalau tuan-tuan daftar di MyPo, bukan sahaja karya tersebut disimpan di dalam kita punya database, tapi karya tersebut adalah memberikan satu bukti bahawa karya tuan-puan ni telah dilindungi di bawah Akta Hak Cipta 1987 dan tuan-tuan mempunyai bukti bahawa karya tersebut milikan tuan-puan. Dia macam geran tanah lah. So, kalau tuan-tuan nak macam geran tanah, so daftarlah di MyPo. Macam tu. Okay, next. Okay, prosedur pendaftaran. So benda ni adalah nak kata dia tak teknikal, dia mudah, semua orang boleh buat sendiri. So saya akan ajar satu persatu. Okay, next. So prosedur permohonan. Kalau nak mohon hak cipta, tuan-tuan mestilah warga negara atau pemasaratan tetap di Malaysia. Ini biasalah kan. So kalau warga negara asing, kita tak tahulah kau ada cikgu foreign kan, cikgu asing, dia tak boleh daftar sendiri. Dia kena lantik wakil untuk daftar. So dia kena isi borang, nama borang tu adalah borang CR3. So digalakkan untuk menyediakan satu set salinan simpanan pemohon dan salinan asal. So saya akan nyatakanlah, contoh bila isi borang, buat satu set sendiri, kopi, dan satu set hantar ke MyPo. Kita sebenarnya ada online application, tapi sistem kita ni tengah upgrade. So terpaksalah kalau nak daftar tu, buat sendiri. Buat secara manual, daftar di, kalau di Perak, yang paling dekat kita ada di Melaka ataupun Kuantan. Tak tahu, mungkin. Tapi boleh secara post pun tak ada masalah. Tak apa. So saya jawab dulu ada chat kat sini. Salam, nak minta kebenaran untuk menggunakan karya yang telah didaftar, kena minta dengan pencipta ke dan bagaimana caranya? Sekejap, saya nak hadam sekejap. Minta kebenaran untuk menggunakan karya yang telah didaftar, kena minta dengan menggunakan karya yang telah didaftar, kena minta dengan pencipta. Okey, so kalau nak guna sesebuah karya, yang pertama adalah kita kena tengoklah siapa pencipta dia. Bila kita dah tahu pencipta, kita kena tanya, karya ni tujuan dia untuk apa? Kalau tujuan dia untuk non-commercial, untuk research dan sebagainya, tak perlu minta permission. Macam kita buat thesis, kita nak masukkan dia punya excerpt kajian kan, kita masuk dalam kita punya penulisan. So kita acknowledge dia sebab dia bukan tujuan komersial. Tapi bagi karya untuk tujuan komersial, kita kena minta kebenaran. So kita tak boleh suka-suka guna. Kita kena minta permission daripada pencipta. Okay, next. So bagaimana ingin mendaftar hak cipta? Yang pertama, tuan-tuan kena isi borang dan borang tersebut dipanggil borang CR1. So kalau tuan-tuan ada depan laptop kan, tuan-tuan boleh buka website kita dan tuan-tuan cari borang CR1. Saya ada dalam slide saya semua ada cara macam mana nak isi. So tak payah risaulah in case kalau tuan-tuan tak faham. Dan yang kedua, sediakan salinan karya. Kalau ada buku, sediakan dalam bentuk soft copy. Kan? Sebab dia lebih mudah. Bila dia lebih mudah dan dia lebih senang lah. Kalau bagi hard copy, kita nak kira by page pula. Tak ada orang dah nak kira by page. Better bagi soft copy je senang. Kan? Yang ketiga, buat bayaran. Kalau melalui wakil ni macam nak kata macam tuan-tuan busy lah kan. Saya tak nak lah buat sendiri, malas. Tuan-tuan lantik mana-mana firma guaman ke, firma harta intelek ke. Tapi benda ni saya rasa boleh buat sendirilah. Tak payah nak lantik mana-mana pihak. So 3 benda ni kena ingat isi borang, yang pertama sediakan salinan karya dan membuat bayaran. Mudah. Tak susah pun. Okay, next. Kita tengok ni contoh borang CR3. Tu yang saya kata tadi kalau nak orang wakil. Biasanya orang guna borang CR3 ni macam remaja lah ataupun budak-budak sekolah. Dia buat satu inovasi ataupun satu ciptaan tapi dia tak boleh daftar sebab dia budak.
So dia wakilkan mak ayah dia untuk daftar. So dia gunalah buat Siat 3. Boleh jadi juga macam tu. Ataupun orang tu duduk kat luar negara, dia tak ada masa nak uruskan benda ni, dia lantiklah siapa-siapa untuk uruskan pendaftaran. Pun boleh, tak ada masalah. Gunakan borang Siat 3. Borang Siat 3 ni RM30 je murah dia. Tak mahal pun. Okay, next. Okay. Ini adalah contoh borang. Kita dah update borang kita. So kita sebelum ni, untuk makluman tuan-tuan, kita ada 2 borang. Alamak, tak nampak Nampak? Nampak kot. Okay. Kita ada 2 borang. So kita baru je buat pindaan tau kepada Akta Hak Cipta pada tahun ni, 2022. Yang mana kita simplify proses pendaftaran karya hak cipta. Jadi bila tuan-tuan isi borang, tuan-tuan tengok yang belah kanan. Yang tu adalah borang baru lah. Nama dia CR1. Boleh tengok lah. Okay, cara nak isi dia, saya ajar. Next. Okay. Yang pertama, tajuk karya wajib kena isi. Untuk section pertama, kita sebut sebagai applicant. So, tuan-tuan kena isi tajuk karya. Apa nak tajuk karya cipta tuan-puan lah? Inovasi, apa benda. ABC, buku ABC ke, buku pembelajaran ke, jurnal ke, apa ke, tulis tajuk karya. Kalau ada translation, tulis bahasa yang translation lah, bahasa Cina ke, bahasa India ke, Punjabi ke, Iban Sarawak, apa-apa saja bahasa kita terima. Tulis saja translation. Kalau ada transliterasi pun tulis je. Dan kena tuliskanlah nama bahasa bagi translation tersebut. Tajuk karya adalah penting. Jangan biarkan kosong. Okay, next. Next. Okay. Section A. Dalam section A, sebagaimana yang saya dah jelaskan sebelum ni, amat penting bagi tuan-puan mengklasifikasikan karya tersebut. Kalau buku, tik di bawah karya literary ataupun sastra. Kalau tuan-tuan nak register karya muzik, tik muzik. Kalau nak register lukisan, tik karya artistik. Nak register karya filem, tik filem. Rakaman bunyi atau poster recording, tik rakaman bunyi. Dan karya siaran, tik karya siaran. So, bagi karya tersebut, satu borang untuk satu karya saja. Okay. So, tak boleh satu borang adalah untuk pelbagai karya lah. So, kalau nak pelbagai karya, kita tak terima. Hanya satu borang untuk satu karya saja. Okay. So, nak tanya, macam mana nak dapat borang ni? Tak apa, saya pastekan terus link borang ni. Sekejap ya. Tenang. Dapatkan di sini. Boleh tengok dekat chat Puan Y Jun Mei. Okey, ini saya ada soalan Salam, sekiranya karya yang telah didaftarkan mempunyai perubahan atau penambahkan segi nama dan sebagainya, boleh ke buat pindaan? Boleh, tak ada masalah. Isi borang baru. Tapi karya tuan-puan mestilah karya tuan-tuan lah. Kalau karya orang lain nak buat penambahan, kena minta permission dulu. Okey. Saya rasa saya menjawablah soalan Cik Arifin. Okey. Yang kedua, untuk section B, publication, so kena nyatakan karya ni telah diterbitkan ataupun belum, publish or unpublished. Publish ni bermakna tuan-tuan dah publish lah. Pergi publish dekat publisher kan, buku, jurnal, tik publish. Kalau unpublished ni, lebih kepada karya yang tak pernah dipublish, simpan sendiri je. Tik lah. So kalau kita tahu tarikh penerbitan, kena tulis year of compilation ataupun date of first publication. Either one lah. Negara mana yang telah dipublish. Kadang-kadang ada orang tu dipublish kat Singapura kan. Boleh jadi macam tu. Okey. Dan seterusnya, tu adalah contoh kita isi kat situ lah. Follow je, senang je. Borang ni sangat ringkas dan siapa-siapa pun boleh buat. Okay, next. Okay, untuk section C, ni adalah author, pencipta. So, author ni isi maklumat wajib iaitu IC dan pasport pencipta. Kalau nak isi alamat pun boleh, tak ada masalah. Yang wajib nama dan IC. Kalau tak ada alamat pun tak apa.
Itu tak wajib. Sebab kadang-kadang pencipta ni dia boleh jadi dia bukan pemilik. Dia hanya mencipta. Contohlah kan, sekolah arahkan dia untuk buat satu kajian untuk cara untuk bagi tak nak murid mengantuk. Dia pun buatlah satu kajian kan, and then dia nak daftarkan kajian dia. Tapi yang dia buat tu semasa waktu pekerjaan dia. So karya tu adalah dimiliki oleh kementerian lah sebagai contoh. Contoh je So section C ni isi pasport, nama dan IC saja pun dah cukup. Okay. Yang ketiga adalah section D. Section D ni adalah pemilik. Okay. So satu borang untuk author yang tadi pencipta. Pencipta ni boleh ramai. Jadi kalau ada nama-nama lain lagi pencipta, just lampirkan je lah kan, buat dalam satu lampiran. Ni adalah nama-nama pencipta, contoh Okay. Untuk pemilik pun sama. Boleh ramai pemilik. Lampirkan je. Dan borang ni kita tak lampirkan lah banyak-banyak. Nanti kan tebal pula borang ni. So isi lampirkan lampiran nama-nama pemilik. So kita tak charge pun berapa banyak nama lebih pencipta ataupun nama pemilik. So satu permohonan boleh melebihi seorang pencipta dan pemunya. Ringkas. Okay, next. Okay. Bagi section E, section E ni adalah lisensi ataupun pelesen. Okay. Yang ni dia special sikit lah. Contohnya macam orang lain dia buat buku. So dia dah masuk satu kontrak perjanjian dengan B kan untuk terbitkan filem. So orang yang buat buku ni dia lesenkan lah rights untuk buat filem. So orang filem dah keluar kan. Contoh saya ambil benda lain lah, macam ada novel Mat Kilau. Orang ni B ni dia nak buat movie daripada Mat Kilau, daripada novel tersebut. So dia kena minta permission lah ataupun lesen lah. So bila dah dapat permission, dia tak boleh jadi owner dah, dia jadi pelesen. So sebagai pelesen, dia nak register dia punya karya filem, dia kena isi ni. Tu contoh. So kalau rasa macam tuan-tuan dan puan-puan bukan pelesen, kosongkan je lah benda ni. Dan seterusnya adalah contact person. So contact person ni adalah kita nak tahu siapa, bila tuan-tuan dah daftar, siapakah yang MyPo ni akan berurusan dengan pihak tersebut. Contoh kalau pemilik, kalau tuan-tuan tulis nama tuan-puan sebagai pemilik dan contact person pun sebagai pemilik, so senang kita contact tuan-tuan terus lah. Tapi kalau ada orang lain, contohnya macam saya ni busy lah kan, tolong contact orang ni lah untuk berurusan, isilah nama orang lain. Senang. So kita berurusan dengan orang tu je. Apa-apa kita minta, kita tak tahu ke apa, jadi kita contact orang tu je lah. Tapi kebanyakannya pemilik dan contact person ni sama je, orang yang sama. So tak ada masalah lah. Section F. Okay, next. Okay. Section G pula adalah lebih kepada declaration. So borang ni puan kena perakui lah kan. So kalau yang memohon tu adalah individu, kena sign lah, individu lah kena sign. Tapi kalau pemohon adalah sekolah ataupun sebuah syarikat, kalau macam PPD kan, PPD bagan kan, bagan datuk yang nak register on behalf of sekolah. So yang sign dia adalah maybe pengarah ke orang yang telah diberi kuasa kat situ. So nanti pemilikan karya tersebut, contoh boleh jadi dimiliki oleh sekolah, boleh dimiliki oleh individu, boleh dimiliki oleh pejabat pendidikan daerah. So bergantung. So kita terima je siapa nak daftar atas nama siapa. Tapi kebanyakan kita terima ada juga atas nama sekolah, ada atas nama KPM, ada atas nama cikgu. So bergantung kan. So ikut tuan-tuan punya ni lah. Okey, saya jawab kat sini. Dah buka link. Apa beza CR1 dan CR3? Okey, CR1 ni adalah borang permohonan. CR3 ni adalah lebih kepada kita nak mewakilkan seseorang lah untuk buat permohonan. So, kalau kita dah isi borang CR1, kita dah sign, tapi kita tak nak hantar sendiri kan.
So kita nak suruh adik kita daftar sebab dia duduk kat KL, saya duduk kat Perak. Dia isilah orang CA3. So nanti apa-apa urusan kita akan kontak dengan adik dia lah. Senang. Itu adalah perbezaannya lah. So berapa bayaran jika nak daftar sastra ataupun contoh buku. Ni jangan risau, saya akan explain dekat fee nanti dekat belakang sekali. Kita belajar cari isi borang. So benda ni mudah, saya pun tak nak susahkan lah kan. So kita tengok untuk section H, pemohon perlu memilih jenis bahasa lah pada sijil pemberitahuan akan diterima. Kita ada dua bahasa, tapi borang bahasa Inggeris. Kita tak buat borang bahasa Melayu lagi. Kita ada borang bahasa Inggeris je, tapi boleh pilih nak bahasa apa. Kebanyakan orang dia pilih bahasa Melayu ada, bahasa Inggeris ada. So tick je nak bahasa apa. Dan section I, so pemohon perlu membuat pilihan lah kaedah penerimaan sijil. Kita boleh post, kita boleh self collect dekat mana-mana cawangan yang kita ada lah. Kita ni tak banyak cawangan, kita tak ada kat semua negeri. Kita ada by zone lah, zon timur, zon barat, Sabah Sarawak. So biasanya post je lah, senang. Itu pun cepat kita buat, tak susah pun. Okay, next. Okay, ni adalah contoh akuan berkanun yang sebelum ni, sebelum pindaan 2022 tahun ni, bila tuan-tuan isi borang CA1, tuan-tuan kena bagi sekali dengan akuan berkanun. So kita rasa benda ni macam menyusahkan lah. So kali ni kita pindah, akuan berkanun dah tak perlu dah. So senang. Daftar kat Mypo isi borang je ataupun isi online. Kalau tak nak pergi pejabat mana-mana ke, pergi terus kepada boleh post, tak ada masalah. Okay, next. Okay, ni bayaran. So saya try jawab soalan pada Puan Fauziah berapa bayaran. Bayaran dia 200 one off. Dia merangkumi permohonan borang dan karya sekali. Dia sehingga saiz 3 GB. Kalau buku tu lebih daripada saiz 3 GB, dia limit dia 3 GB lah. Dan juga sijil. Tiga benda bayar satu je one off. Dulu kalau nak bayar dia lagi tinggi. Dulu nak kena kira by borang, nak kena kira by karya, ikut ni sijil lagi kan. So kita masuk, so kita bagi 200, kita bagi berapa banyak saiz yang nak bagi, secara soft copy, dan kita bagi sijil. Sijil ni kita naikkan lah fee. Dulu RM50, sekarang RM100. Bukan nak kata barang naik lah, tapi kita kena naikkan lah as suitability lah. Sebab RM50 kan, sebab kita dah nak jana pertambatan juga, Mypo kan. So, dan juga kita bagi storage tu unlimited. So kalau tuan-tuan hilang, tuan-tuan punya karya, kita bagi balik karya tersebut. Ada kat kita. Okay. So 200, 3 fee. Borang CA1, deposit karya dan sijil. Murah, senang. Okay, next. Ni apa yang tuan-tuan dapat nanti. Tuan-tuan akan dapat satu notis pemberitahuan hak cipta, okay, yang akan menyatakan seperti berikut. Ni alamat lah. Yang atas tu, bawah hati ni tu. Tu nama pemohon atau alamat. Nama dia sebagai notis pemberitahuan hak cipta. Dan kita akan letak bila tarikh permohonan. Kita akan bagi nombor permohonan, nombor pemberitahuan, tajuk karya, kategori karya, bila tarikh penerbitan, siapa pencipta, siapa pemunya. Complete. So kalau tuan nak pergi komersialkan benda ni, tunjuk je benda ni. Biasanya kalau orang pergi bentang conference dia tunjuk benda ni adalah salah satu benda yang mahal lah. Sebab benda ni dijamin oleh kerajaan, oleh Mypo. Dan seterusnya kita panggil sebagai sijil. So sijil ni, dia beza dia adalah dia sijil lah. Dia ada seal dan dia ada tanda tangan kita punya ketua pengarah yang mengesahkan bahawa karya tersebut dilindungi dan didaftarkan di bawah karya hak cipta. So dua benda ni dapat. RM1, RM1 lah. Macam tu lah. Yang contoh. Okay. Next. Okay. Bagi sijil, kalau sijil hilang, apa nak buat? Boleh mohon tambahan. Kita kenakan cas 100 lah. Tapi saya tak rasa sijil yang kita bagi sekali ni hilang. Kan? Tapi kalau contohlah sijil tu hilang. Even kalau geran tanah hilang pun, geran tanah nak apply balik 400. Tapi kalau sijil hilang 100 je.
Tak adalah mahal sangat. Okay. So kalau nak minta tambahan sijil, contohlah kan, ada pihak ni bila kita nak apply geran, nak apply geran kajian, dia nak sijil. Sijil karya hak cipta. Tapi sijil ni saya nak simpan, takkan saya nak bagi penganjur. So apply lah satu lagi. So gunalah borang CR9. Okay, nanti tengok je dekat sini familiar borang-borang yang dekat sini. Sebab saya pun tak boleh nak ajar borang semua. So saya ajar borang serta-serta borang yang berkaitan je. Okay. So next. Okay, saya jawab soalan Puan Nur Aisyah. Dia kata kalau ada 2 atau lebih nama pencipta, semua dapat sijil atau satu saja. Satu saja. So kalau nak tambahan, pencipta-pencipta lain kena bayar lah. Sebab kita tak bagi semua. Kita bagi satu kepada pemohon. Reason dia adalah kadang-kadang pencipta ni dia bukannya pemohon, dia bukannya pemilik. Kan? Dia hanya pencipta, mungkinlah dia diarahkan untuk buat kajian tersebut dan didaftarkan di bawah nama sekolah, contoh. So kita bagi kat sekolah je lah. Kita tak bagi semua. Contoh. Tapi kalau buat online, you akan dapat lah soft copy. Tapi nanti kita tengah upgrade sistem kita. So nanti guna online lah, print balik pun tak apa. Tapi you takkan dapat seal itulah. Okay. So ni adalah borang CR5 ataupun CR9. Dulu kalau nak borang sijil kita pakai CR5. Tapi CR5 ni dah mansuh dah tak ada dah. So semua nak buat tambahan sijil menggunakan borang CR9. Okay. So dalam borang CR9, okay, CR9 ni isi macam biasa je lah. Nanti tuan-tuan familiar je macam nak isi. Mudah je. Nak berapa keping. Isi je kat situ nak berapa. Tengok je. Borang dia tak susah pun. Okay, next. Okay. Borang CR4. CR4 ni adalah borang yang contohlah salah isi kan. Saya ada jawab soalan tadi. Kalau nak buat penambahbaikan atau perubahan dari segi nama daripada Cik Arifin kot kata tadi. Ya betul. Contoh dia dah daftarkan karya tajuk dia sebagai Ombak Rindu. Tiba-tiba saya nak tukarlah tajuk saya jadi Ombak Jahat. Tak boleh. So ada benda yang dibenarkan, ada benda yang tak dibenarkan. So bagi benda yang dibenarkan, contohnya adalah nak meminda kesilapan pekeranian. Contohnya nama Fauziah kan. Dia silap tulis nama Fuziah ataupun dalam konten dia tu tajuk contohnya ada salah alamat ke kan, ejaan pada pencipta nama, pertambahan nama pemunya, pengguguran nama pemunya ataupun pencipta. So benda tu adalah dibenarkan, boleh isi borang CR4. So untuk perkara-perkara yang tidak dibenarkan yang tak boleh contohnya pada penyusunan semula ayat. Contoh macam tajuk lah, senang kata Ombak Rindu jadi Ombak Jahat. Tak boleh, you kena isi borang baru. Ataupun pengurangan perkataan pada tajuk, tak boleh juga. So pertambahan pada perkataan tak boleh. Sepindaan maklumat atau akam berkanun secara menyeluruh tak boleh. So senang kata CR4 ni untuk kesilapan clerical error saja, pekeranian saja nak kata. Boleh. Kalau ada pindaan besar, ada cetakan baru ke dan sebagainya, buatlah permohonan baru. Itu kita cadangkan. Okey. Salam tuan daripada Encik Khairul Lutfi. Ada tak kemungkinan untuk karya baru yang hendak dipatenkan itu telah wujud dalam sistem MyPo atas nama online? Ada kemungkinan. So kalau tuan-tuan rasa karya ni pernah didaftarkan, karya hak cipta dan sebagainya, so tuan-tuan boleh email kepada kita. Kita ada ruangan search tuan-tuan boleh search dekat sini sama ada karya tersebut dah pernah orang register atau tidak. Sekejap saya bagi link dia kat sini. Okey. Tuan-tuan boleh search dekat sini. Okey. Dan cari apa contoh karya-karya yang pernah pergi je dekat IP search. IP search. Okay. And then tuan-tuan boleh tengoklah. Type je apa ada yang dekat IP search tu.
Tapi sebelum nak buat search ni, tuan-tuan kena buka account sikit. Buka account dulu. Sebenarnya kita ada sistem online. Sebab kita tengah upgrade sistem kita. Jadi saya terpaksa balik explain borang ni. Kalau tak senang, saya buka je online, terus isi dalam tu senang kita dapat hands on. Tapi kita tengah upgrade sistem kita. Tapi tak apa. Kita guna mana yang ada je. Okay. So kena check dululah. So kalau ada 2 karya, kita still terima. Tapi esok-esok kalau ada dispute atau pertelingkahan terhadap karya tersebut, maknanya tuan-tuan kena buktikan di mahkamah lah nanti. Okay, next. Okay. So pindaan lain kepada borang CA4. So apa yang boleh dipinda lagi kan dekat borang CA4 ni adalah contoh perkara yang dibenarkan. Contoh nak meminda maklumat berkaitan tukar alamat, maklumat individu contact person yang ingin dihubungi. Tu kita bagilah sekat-sekat tukar alamat kan, boleh lah. Tapi kalau perubahan kandungan, tambah nama yang lain-lain, pengukuran nama pencipta dah tak boleh. Tak boleh. So harga borang ni pun RM30. Okay, next. Saya rasa ni macam berulang ni. Next. Next. Okay. Kita panggil sebagai borang CA7. So borang CA7 ni adalah kita nak buat pembetulan pemandaman atau pindaan. Dia beza dengan borang CA4 ni. So borang CA7 ni dia lebih kepada contoh ada orang dia dah daftar kepada MyPo kan. Sekali tu ada orang lain daftar tetapi dia adalah pemilik betul. Ataupun dia dapat perintah mahkamah untuk menghalang orang lain daripada daftarkan benda yang sama. So dia boleh isi borang CA7 dan tiada pembayaran dikenakan. Dia boleh minta untuk hapus permohonan lama tu sebab dia adalah pemohon hak cipta yang baru. So dia guna je borang CA7 ni. Kita banyak terima macam ni. Bila mana orang ni dia dah daftar. Dia bukan dia punya pun dia daftar. Dia declare je yang dia kata ni saya punya tapi dia daftar. Padahal orang lain punya. Tapi sebab kita ni mana kita nak tahu sistem tu kan, yang kita tahu dia buat perakuan lah. So bila mana seorang tu dia salah daftar, so dia orang yang lain tu kena pula isi borang. Jadi dah leceh lah. Tapi saya nasihatkan kat sini, kalau tuan-tuan rasa benda tu bukan tuan-puan punya, jangan daftar. Kalau tak nanti orang lain akan dispute lah. Okay. Next. Okay. Untuk borang yang CA9 tadi ya. Okay. Untuk borang CA9. Okay. Tuan-tuan selain daripada boleh minta sijil tambahan, tuan-tuan juga boleh minta salinan diperakui sah ataupun salinan karya atau apa-apa jenis yang tuan dah daftar bagi dekat MyPo. Contohnya tuan-tuan nak salinan karya, boleh guna borang CA9. Kita ingatkan CA9 ni untuk mohon sijil ekstra je, tak. CA9 ni juga adalah kita boleh minta salinan karya, kita boleh buat salinan notifikasi, receipt, apa benda, borang, semua benda boleh. Kan, apa saja yang tuan-tuan hilang, contohlah kan, benda tu hilang kat mana-mana ke, kan, digigit anak-anak ke, banjir ke sebagainya, so benda tu hilang. Tapi jangan risau, kita simpan semua benda tu, boleh minta melalui borang CA9. So, siapa yang boleh memohon? So, permohonan untuk meminta semua dokumen ni boleh dibuat oleh pemunya hak cipta dan pemegang lesen saja. Pencipta dia tak boleh buat. Sebab kita hanya beri kepada pemohon lah. Sebab yang memohon borang tersebut adalah pemohon, bukan pencipta. So, kita beri kepada pemohon saja. So, untuk kes melibatkan litigasi, kalau dia nak mohon, untuk contohlah kalau dia bukan pemohon, dia nak perlu dapatkan perintah mahkamah lah. So kalau orang awam, dia perlu mendapat persetujuan daripada pemilik ataupun punya karya cipta. Selain daripada dia dapatkan dokumen tersebut, bukan sahaja dia boleh dapatkan dokumen, dia boleh minta salinan petikan, kita panggil petikan, extract. Karya-karya apa yang diekstrak daripada daftar. Sedang kata ni lah, kita ada satu daftar. Tuan-tuan dah simpan semua barang dalam tu, nak keluarkan balik barang tu, kita boleh sahkan benda tu adalah dikeluarkan oleh MyPo. So kita chop lah.
So benda tu kita boleh perakui. Nak ke tak nak? Macam CTC lah. CTC copy lah. Tapi kita sebagai CTC pada Maipo lah. So kalau untuk nak mohon karya, katakanlah karya filem yang luas, dia buat movie, karya tersebut besar, lebih daripada 4.3 GB, so kita minta dia kemukakan pendrive sendirilah ataupun external hard disk pada kita untuk kita beri salinan. Okay, next. Okay. Ni adalah contoh CR9 yang tadi, yang mana sebab saya tak nampak ni. Tak apa, tuan-tuan nanti boleh familiar lah. So kalau tuan-tuan nak salinan tak diperakui sah, kita bagi. Satu tu RM10. RM5, sorry. So untuk elektronik, untuk setiap karya yang tuan nak copy tu, kita charge sehingga 1 GB tu RM30 dan tambahan 1 GB. Saya tak rasa untuk karya buku ni dia lebih pasal 1 GB, melainkan filem. Filem ni dia besar sikit, so mahal lah kalau nak minta balik kan, kita kena bayar. Tapi kalau yang lain semua murah je, dalam RM30 je, yang tidak diperakui sah. Kalau nak dicop, kita tambah harga cop RM10. Okay, next. Okay, CR10 ni juga adalah pertukaran alamat. Kalau yang tadi silap alamat, kan, dia silap alamat dia tak ada orang dan sebagainya. Tapi kalau untuk CR10 ni, dia sendiri nak tukar alamat. So dia isilah borang CR10. Okay. Contohnya alamat rumah lama kan, bagi je CR10, RM20, tukar alamat. Biasalah kalau geran pun kita nak tukar alamat IC ke apa ke, mesti nak kena bayar kan. Macam tu lah, tukar alamat kena bayar. Semua bayar kat Maipo ni kan. Tapi biasalah, mana-mana tempat pun kena bayar. Okay, next. Okay. Dan ini saya rasa ini slide yang terakhir. Bukan. Ini belum yang terakhir. Kalau seseorang meninggal dunia dan dia meninggalkan harta intelek ataupun karya inovasi, so macam mana kita nak tukar milik kepada pemilik yang telah meninggal dunia kepada orang baru? So kita minta dokumen-dokumen je. Kalau contoh orang tu nak jual, kita minta salinan perjanjian penjualan. Kalau dia nak lesen, dia nak lesen pada satu pihak, kita minta perjanjian pelesenan. Ataupun pemberian secara wasiat, kita kena minta surat kuasa mentadbir lah ataupun pindah milik harta. So isi borang ni RM50 dan kita akan tukar nama ataupun tukar pihak lah yang menjual benda tersebut. So sama jugalah konsep dia macam perpindahan grant kan dan sebagainya. Okay, next. Okay, so pencipta atau pemunya karya yang telah meninggal dunia, ni lebih pada orang mati. So sebab kita ni banyak terima orang yang tak tukar milik lagi harta-harta lama dia ni. So saya rasa benda ni perlulah untuk saya explain lah. So untuk seseorang bila dah mati, so apa dokumen yang kita minta lah. Yang pertama, letter of administration lah. Kita panggil sebagai surat kuasa mentadbir. Kita minta CTC copy. Tapi tak apa, tuan-tuan boleh baca je ni, senang. Saya just bagi tahu je apa yang kena ada lah. Yang kedua adalah perintah turun milik. Okay, CTC juga. Dan kalau nak jual harta, nak jual harta lah. So dia nak tukar milik atas nama orang lain yang baru. So kena bagi kita letter of surat kuasa mentadbir untuk letter of admin yang mengandungi senarai harta si mati dan perintah penjualan lah kalau dia nak jual. Dan kalau buat pindah milik semasa hidup, bagi je perjanjian asal. A nak jual kepada B ataupun bapa nak bagi ke anak, bagilah kita perjanjian sebagai dokumen bukti lah bahawa dia telah dipindah milik kepada seseorang. Itu saja. Next. Okay. Ini adalah lebih kepada menarik balik permohonan. So sebelum ni, bagi karya-karya yang telah didaftar, diorang tak boleh tarik tau permohonan. Diorang kena, nak kata, kena tak boleh tarik lah, melainkan dapat perintah mahkamah. Tapi bila kita buat pindaan baru, kita rasa benda ni recehnya kan. Biarlah diorang nak tarik karya, boleh tulis surat kepada Maipo. Kalau tak nak teruskan permohonan, nak tarik balik karya untuk daripada di copyright kan, boleh. Isi surat, saya nak tarik balik permohonan. So tak ada masalah. Next. Okay. Ni ulang balik ni. Sorry. Okay.
Ni buat carian Yang ni saya rasa saya dah explain dah tadi. So kalau nak buat carian, saya rasa boleh tak saya share screen? Boleh tak penganjur? Kalau minta kebenaran lah kalau saya nak share screen. Okay, sekejap Okay, silakan Tuan. Boleh Puan Sekejap Kena buka dulu ni. Sekejap. Okay. Okay, nampak Nampak kan ni online kan? Nampak tak, Tuan? Okay, nampak. Nampak Okay, ni sebenarnya kita ada buat sistem online tapi kita tengah nak upgrade sistem kita. Dan kita minta maaf sangat tak boleh apply online. Kalau tak, senang je saya nak tunjuk. So cara nak buat search adalah pergi pada IP search. So tuan-tuan kena register dulu lah. Macam saya dah register lah. Kan? Okay, register. So pergi kat copyright. Pergi je kat sini. Search. Dia CDN register. Tuan-tuan type lah apa benda. Tuan-tuan nak apa. Karya apa yang pernah orang daftar kan. Ombak. Saya tulis ombak. Nanti kita akan keluar apa benda. Ombak rindu. Apa lagi? Cuba bagi apa-apa Tuan. Buatlah saya nak boleh tulis ke kan. Kok ada orang lain dah daftar ke. Tu bagi satu. Ada tak apalah, saya tulis sendiri je lah drama. Banyak sangat drama kan. Pin. Kita ada pin. Okay. Contoh pin ni kan. Kita boleh tengok lah apa benda karya pin yang telah didaftarkan. So kita tahu bila daftar, siapa pemilik, siapa pencipta dan sebagainya. Senang. So kalau tuan-tuan rasa benda tu dah daftar, janganlah daftar lagi. Check dulu dekat sini. Saya rasa benda ni mudah. So tuan-tuan boleh make familiar lah. InsyaAllah kita try at the end of the year kot. Kita dah boleh buka balik sistem ni lah. Kita cuba. Okay. Saya rasa daripada part saya rasa saya rasa lagi ke slide saya. Ada lagi ke? Cuba buka slide saya. Saya rasa habis lah slide saya. Kan? Next. Okay, habis. So kalau ada sebarang pertanyaan, tuan-tuan boleh ke alamat email ni lah. So ni adalah agenda email. Ataupun puan boleh terus kontak pegawai yang menguruskan berkaitan dengan permohonan lah. Saya bagi email kat sini. So senang, tuan-tuan boleh save lah. Sesenang. Diorang ni memang direct. Sahabat saya ni saya bagi lagi satu email. Okay. Ini adalah dua pegawai yang kalau ada apa-apa masalah boleh terus tanya ataupun nak tanya saya pun boleh. So, saya rasa ni adalah panduan. So seperti yang dah promise saya buka kepada Q&A lah. Serahkan kepada penganjur. Kalau ada apa-apa tak faham, kadang-kadang okay. Okay, terima kasih pada Encik Syaufi atas perkongsian yang diberikan. Apa-apa pertanyaan boleh dikemukakan melalui chatting maupun secara terus kepada Encik Syaufi. Siapa-siapa boleh buka mic kalau mau tanya. Kalau ni nak tulis pun tak apa. Pun boleh. Sebab biasanya kalau saya buka soalan, kadang-kadang ramai tak faham kan. Cuma saya highlight sikit lah. Kadang-kadang ada untuk sesebuah karya, kita tak boleh nak, kadang-kadang kita selalu ada misconception. Saya nak patternkan inovasi saya. Sebenarnya kita tak ada patternkan inovasi. Kita nak daftarkan harta intelek kita di bawah kategori mana. Macam buku, kita hak cipta. Pattern, kita teknologi. Kita patternkan innovation ataupun teknologi. Kalau macam kita nak daftar brand ataupun logo, kita cap dagang ataupun trademark.
So benda tu adalah misconception lah. So tak apa, benda ni kita boleh sentiasa belajar. So kalau ada soalan silakan. Kalau ada. Okey, daripada Puan Nolia ada Q. Assalamualaikum Cik Taufik. Ya, salam Puan. Macam kami ada dengan e-modul. E-modul di website. Saya cetak juga modul itu dibukukan. So kalau kita nak daftar tu, kita daftar dua-dua ke atau salah satu sahaja? Okey, Puan boleh dua benda. Puan boleh daftar setiap modul di bawah satu borang ataupun Puan boleh gabungkan 3 modul tapi satu tajuk je. Contoh katakanlah modul tu adalah modul cara memasak. Dalam modul cara memasak ada tiga lagi dokumen lah. A, B, C. It's better kalau Puan daftar A, B, C berasingan lah. Sebab dia akan melindungi setiap satu modul. Ataupun Tuan boleh daftarkan A, B, C di bawah satu tajuk. Contoh modul memasak tadi itulah. Contohnya kalau A tu adalah masakan cili api, B tu adalah asam pedas, C tu adalah nasi goreng kan. Boleh daftar satu-satu yang tu ataupun boleh daftarkan modul cara memasak. So bergantunglah pada Puan lah. Maksud saya yang kami terbitkan di website tau. Benda tu kita upkan, kita kena website yang mengandungi modul sejarah. Oh, okey. So macam mana tu untuk saya cadangkan daftar satu-satu lah. Boleh? Satu. Maksudnya yang di site pun kita daftarkan. Ya, betul. Saya daftar. Senang Puan. Nanti Puan boleh track setiap tajuk tu. So tak adalah macam lari kan. Tajuk ni kan. Saya tahu ni sejarah. Okay, ni geografi contoh kan. Senang macam tu. Okey, terima kasih Cik Taufik. Sama. Kalau ada soalan lain? Nak tanya lah, kalau saya sudah buat satu inovasi, the screenplay, writing and theatre for... Okey, untuk apa? Halo Puan? Tak dengar pula. Saya nak tanya, kalau saya sudah buat satu... Sekejap, saya rasa mic saya kot problem ni. Dengar tak? Kami dengar ni. Kami dengar. Itulah saya rasa saya tak dengar. Cuba dari sekali. Sekejap Tak pun. Itu title lah, so video. Cuba pun dia sebut dengar. Okey, apa dia pun mohon ulang dari sekali. Kalau saya dapat inovasi like the screenplay writing for theatre and television films, saya sudah dapat itu participation certificate, and then so bawah saya ada banyak video, so saya title itu title letak screenplay writing for theatre and television films, so bawah video satu-satu nama letak persatu satu-satu like that one lah. Boleh, cuma dia bergantung pada bajet lah Puan. Cuma beza dia satu tajuk ataupun banyak tajuk. Kalau ada banyak video, boleh je nak daftarkan semua video tu, tapi kita bagi satu tajuk lah sebab borang kita ada satu je. Tapi kalau Puan satu tajuk ada beberapa video boleh come up. Boleh. Tapi video itu nak masuk dalam itu borang tak? Video tulis satu tajuk, so nanti Puan lampirkan soft copy lah bagi kat kita. Macam okay, tu thank je. you. Apa cakap PM? So tapi kita bagi satu. Thank you Sir Kharudin. Okey, saya try jawab Puan Siti Zakiah punya soalan. Berkaitan video ini, saya buka ahli group. Saya seorang pelajar uni. Jadi bagaimana, yang ni rakaman video saya rasa boleh contact penganjur lah. Okey, ada lagi soalan? Assalamualaikum Encik Muhammad Syafiq ya. Waalaikumsalam. Saya Khairudin bin Isa daripada PPD Bangan Datuk.
ingin bertanya lah, jika kita telah membuat memohon hak cipta, kita telah membuat permohonan hak cipta dan telah pun dapat sijil, kemudian kita dapati adalah pula insan lain yang tiba-tiba menggunakan bahan kita tersebut. Kita dah buat dan kita nampak mungkin samalah ketika yang sama. Ya, Jadi betul. apakah tindakan permulaan yang boleh kita lakukan? Okey, yang pertama tuan-tuan kena isi borang untuk borang CR11 yang menyatakan perlu dibuanglah permohonan tersebut. Tuan kena lampirkan bukti lah bahawa suruh dia menurunkan balik lah. Pertamanya kalau dia macam ni, dia bila orang dah daftar ada dia rupanya bukan dia punya, biasanya kita lalu lawyer lah kan, kita minta surat tuntutan lah. Tapi kalau dia tak nak juga, so boleh je daftar benda yang sama dekat MyPo, isi borang CR11, minta diturunkan dia punya borang tu. So tuan lampirkanlah bukti-bukti pemilikan karya PPD Bagan Datuk contohnya. Sebab kita banyak je terima macam tu. Sebab lalas dia orang sendiri yang tarik karya tu atas arahan lah, macam ada laporan polis ke sebagainya kan. Sebab kita tak tahu kerana dia menipu. Contohlah. Terima kasih, Cik Muhammad Syafiq. Sama. Okey, saya soalan pada Puan Fauzia. So, inovasi contoh berupa kad masuk dalam kategori apa? Kemudian apa beza pattern nak cipta? Okey, contoh kad ni dia karya grafik. So, dia adalah lebih pada karya seni lah. So, kalau nak daftar di bawah kategori artistik. Kalau borang tu, tik je karya artistik. So, kemudian apa beza pattern dengan cipta? Pattern ni dia lebih kepada inovasi produk. Contohnya macam pembuka kulit durian kan. So kalau nak daftarkan pattern, dia lagi orang kata lagi dah nak cakap dia lagi teknikal lah. Borang dia lagi banyak dan lagi detail. Dia bukan macam copyright. Kita nak daftar penulisan kan. Tapi kalau pattern ni dia lebih kepada kita nak daftar inovasi, lebih kepada karya-karya yang berteknologi, bahan yang teknologi. Contohnya kerusi urut ke, mesin pembuka kulit durian ke, mesin-mesin lah. So macam copyright ni dia lebih kepada terhad kepada 6 karya sahaja tadi. Itu adalah beza lah antara pattern nak cipta. And then Puan Siti Zakia, apa beza post research dengan permohonan MyPo? So kalau template penulisan jatuh pada mana? Okay, template penulisan jatuh pada karya sastra. So sebenarnya dia depends. Tuan-tuan boleh pilih. Kalau satu buku ada penulisan dan ada gambar, so tuan-puan boleh pilih nak daftar di bawah karya sastra ataupun karya artistik. Tapi satu saja kategori yang tuan-puan boleh daftar lah bagi setiap permohonan tersebut. Okay, so saya rasa dia harap dapat membantulah sedikit. So saya buka bagi pada soalan. Okey, nampaknya tiada soalan lagi yang ingin dikemukakan kepada Encik Syaufiq. Saya menjemput Dr. Khairuddin bin Nisa, SISC Plus, PPD Bagan Datuk untuk memberi ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara majlis Cik Hanizah dan juga pembantunya Cik Nur Izzati. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan SWT yang dapat mengizinkan kita dapat bersama-sama pada petang ini. Yang berusaha Encik Muhammad Syaufiq Abdul Latif, Penolong Pengarah Bahagian Hak Cipta MyPo, yang dihormati rakan-rakan yang bersama dalam webinar untuk hak cipta MyPo ini. Terlebih dahulu saya mewakili Pejabat Pendidikan Daerah Bagan Datuk, juga mewakili Persatuan Inventif Bagan Datuk Perak mengucapkan ribuan terima kasih pada Encik Muhammad Syaufiq Abdul Latif kerana dapat memberikan satu informasi yang memang sangat berguna untuk kami lah. Terutamanya pada guru-guru yang sebenarnya telah banyak menghasilkan, sehingga kalau lagu tu tak tahulah memang sangat banyak menghasilkan lagu-lagu, menghasilkan video-video di YouTube. Ada juga yang menghasilkan banyak jenis-jenis permainan sama ada cara digital ataupun maujud. Jadi dengan penerangan jelas
dan hebat daripada Encik Muhammad Syafiq dapat memberikan kami satu ilmu dan manfaat yang berguna untuk kami gunakan apabila kami nak mohon hak cipta nanti. Ya. Terima kasih sekali lagi pada Encik Muhammad Syafiq, dan saya juga mohon maaf lah, kehadiran tu dijangkakan sepatutnya 80, kemungkinan besar lah kita ni keluarga Malaysia dah ramai mula bergerak. Ada juga saya perhatikan kamera tadi dalam kereta dah mula bergerak. Tapi bagus ni 50. Ramai ni tuan. Ramai ni. Saya happy lah kan. At least kita dapat ni lah. Apakan daya lah kalau cuti kan. Pun dah belum gerak. Jadi adalah dalam lebih kurang tadi 60 lah. Tambah tolak dalam 60 peserta bersama. InsyaAllah Encik Muhammad Syafiq ya. Kalaulah kami panggil datang untuk bersemuka secara teknikal lah. Mungkin boleh ke Encik Syafiq ya? Boleh, kita tak ada masalah. Kita boleh. Kita boleh, tak ada masalah. Ataupun kami buat rombongan ke sana, ke Jalan Bangsa? Boleh, tak ada masalah. Kita pun kalau di-invite ke mana-mana, kita pergi je. Kalau untuk bagi training, ceramah dan bengkel, kita itu adalah kita punya core juga kami. Terima kasih lah atas khidmat bantu yang diberikan. Macam saya baru ni, itu pergi opsi. Untuk opsi. Sebenarnya Encik Muhammad Syafiq, saya sendiri dah mohon hak cipta. Saya dah mohon 5, tapi satu tu masih lagi dipanggil tertangguh lah. Atau mungkin sebab bahan evidence tu kurang diberikan atau mungkin hilang dalam proses tu. Jadi itulah, dari sedikit saya tahulah cara untuk penambahbaikan nanti. Alhamdulillah Encik Muhammad Syafiq atas penerangan yang diberikan tadi. Saya juga ucapkan terima kasih lah kepada rakan-rakan daripada luar, daripada PPD Bangan Datuk, daripada Persatuan Inventif Bangan Datuk Perak, juga daripada rakan daripada luar yang dapat bersama pada petang ini ya. InsyaAllah nanti saya akan kongsikan rakaman berkenaan webinar untuk MyPo ini, dan insyaAllah juga yang tak dapat bukan dalam grup IBDP boleh PM saya terus, dan saya minta izinlah juga pada Muhammad Syafiq. Boleh. Boleh. Kita buatkan sebagai rakaman. Boleh. Supaya pihak lain boleh melihatlah. Boleh Encik Muhammad? Boleh. Boleh. Slide tu pun nak bagi siapa-siapa bagi je. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Saya memang sangat dikenang. Alhamdulillah. Dan saya mohon jugalah tuan-tuan ya, tolong isikan juga pendaftaran untuk kami berikan sijil digital. Dan tolong isikan juga untuk kehadiran untuk kami masukkan dalam SPL KPM. Kita pelajarlah terutamanya guru-guru. Jadi sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Muhammad Syafiq Abdul Latif, Tolong Pengarah Bahagian Hak Cipta MyPo, yang sudi dapat bersama dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada kami semua. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada semua peserta yang dapat hadir bersama pada petang ini. Jadi itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, terima kasih. Terima kasih Dr. Khairuddin atas ucapan yang diberikan. Alhamdulillah selesai sudah program kita hari ini. Terima kasih sekali kepada Encik Syafiq kerana telah menjawab soalan-soalan yang diberi oleh peserta. Semoga program ini mampu memberi dan menambah lagi ilmu pengetahuan dan membantu peserta. Terima kasih kepada timbalan-timbalan PPD, pengetua-pengetua barisan SI Partner Plus dan SISC Plus serta penolong-penolong PPD dan guru-guru yang menyertai program webinar ini dari awal hingga ke akhir program ini. Okey, sebelum itu peserta jangan lupa untuk mengisi kehadiran melalui link yang diberi dalam chatting. Dan diminta agar peserta membuka kamera dan bersedia untuk sesi bergambar. Okey, semua boleh buka kamera. Kamera. Ya. Okey, 1, 2, 3. Lagi sekali, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih Terima kasih semua.
Jumpa lagi terima kita. kasih kepada semua dan peserta boleh bersurat. Terima kasih. Assalamualaikum. Macam mana nak masuk tu link? Assalamualaikum. Nanti bagi link ya, Cik.